Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini Kumpulan 1 akan membentangkan topik 2 iaitu konsep etika dan peradaban. Hari ini fokus kami kepada sejarah perkembangan idea, amalan etika dan peradaban bermula dari alam Melayu, Asia dan dunia. Begitu juga dengan konsep etika dari sejarah pemikiran Eropah mengikut susun masa prakolonial, kolonial dan pasca kolonial serta susun masa peradaban bermula dari alam Melayu sehingga aspek kepercayaan. Pergerakan idea amalan etika dan peradaban di alam Melayu dapat dilihat pada 4 peringkat iaitu prasejarah, protosejarah, persejarahan dan sejarah moden. Di mana zaman prasejarah telah mengalami perubahan dari aspek etika dan peradaban dari masa ke semasa sehingga mencapai zaman logam atau gangsa besi. Contohnya seperti gambar yang tertera. Dari masa ke semasa, zaman mula berubah kepada zaman protosejarah. Manusia mula beretikal dengan menubuhkan kerajaan-kerajaan Melayu purba seperti Langkah Sukar, Kedah Tua dan Langkah Negara. Mereka mula mempunyai sistem politik, ekonomi dan sosial. Seterusnya, pada kurun 1 hingga 17 Masihi, kerajaan-kerajaan yang terkuat akan melemahkan atau menjatuhkan kerajaan yang lemah. Contohnya, pada kurun 7 hingga 11 Masihi, kejatuhan kerajaan Funan telah diambil alih oleh kerajaan Sriwijaya sebagai kuasa politik terkuat. Tambahan, kerajaan Kesultanan Melaka merupakan zaman persejarahan alam Melayu yang paling unggul kerana pada ketika itu Melaka mempunyai peradaban yang tinggi seperti mempunyai undang-undang dan aktiviti perdagangan yang popular. Akhirnya, zaman sejarah moden, negara mencapai kemerdekaan pada 1957 bertujuan untuk perpaduan atau penyatuan ke arah pembinaan negara-negara bangsa. Seterusnya kita berpindah kepada pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban Asia iaitu India, China dan juga Timur Tengah. Pengaruh peradaban Asia India ni dia bermula pada kurun kedua Masihi di mana pada waktu itu bermulanya hubungan India dengan rantau Asia Tenggara. Kemudian pada kurun kelima Masihi, kerajaan Sriwijaya lah yang paling kuat sekali terima pengaruh India dan pada kurun ke-15 Masihi, perkembangan pengaruh Indianization ini semakin berkembang ke atas penduduk di rantau Asia dan kerajaan Funan merupakan kerajaan yang terawal mendapat pengaruh India dan bertapak di lembah Sungai Mekong. Jadi antara sumbangan tamadun India ni ialah pertamanya dari segi agama, kedua ekonomi, seni bina, falsafah, yoga, sains dan teknologi dan juga bahasa dan kesusasteraan. Seterusnya, pengaruh peradaban India kepada masyarakat Melayu yang pertama kita dapat tengok ialah bahasa, kepercayaan, kesenian, kesusasteraan, undang-undang, adat istiadat dan juga institusi pemerintahan. Seterusnya, tidak dinafikan tamadun Cina merupakan tamadun terawal di dunia dan ianya mula berkembang di tanah Melayu sejak zaman dinasti Han iaitu 140 sehingga 117 sebelum Masihi. Hubungan Cina dan alam Melayu ini mulai berkembang dan tersebar di kerajaan Melayu kuno, contohnya kerajaan Funan dan Sriwijaya. Kemunculan kerajaan Kesultanan Melaka juga menjadi asbab hubungan baik dengan kerajaan Cina kerana tertumpu pada bidang perniagaan dan membuka ruang jaringan yang lebih luas untuk penyerapan peradaban tamadun Cina. Terdapat pelbagai sumbangan tamadun Cina seperti yang ditunjukkan di dalam slide yang disediakan. Salah satunya adalah sastera dan bahasa, di mana bahasa Melayu yang menyerap pengaruh Cina ialah seperti frasa dalam bahasa Cina iaitu angin, fong dan bendera Qi. Bukan itu sahaja, pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan masyarakat Melayu dapat dilihat daripada komuniti Baba dan Nyonya. Pemakaian baju kebaya dan sarung batik adalah contoh yang terbaik daripada pengaruh komuniti ini kepada masyarakat Melaka. Bukan itu sahaja, komuniti ini mempengaruhi cita rasa makanan Melayu seperti asam pedas, masak lemak cili api dan sambal belacan sangat sinonim dengan kaum Melayu. Kita bergerak kepada topik pengaruh peradaban Asia iaitu Timur Tengah. Pengaruh Timur Tengah bermula diperlak dengan terbentuknya kerajaan Islam dan selepas itu dia bergerak ke kerajaan Samudra Pasai di mana Pasai mewujudkan pusat pengajian dan penyebaran agama Islam pertama di Kepulauan Melayu sejurus menjadi pusat pertama wujudnya tamadun Melayu Islam. Selepas Pasai, pengaruh Timur Tengah mula meluas sehinggalah tiba di Melaka. Melaka mewujudkan pusat kebudayaan tamadun Melayu Islam di mana ia dijadikan sebagai nadi kegiatan pengajaran dan penyebaran agama Islam ke seluruh Kepulauan Melayu. Apabila Islam telah pun tersebar di seluruh alam Melayu, maka Melayu Serik telah pun menyerap segala unsur-unsur dan tradisi Islam ke dalam sistem kehidupan sendiri hingga membentuk sebuah tamadun Melayu Islam bertahap dunia seperti Melaka, Aceh, Patani, Johor, Riau dan Lingga. Kehadiran pengaruh Timur Tengah ini telah memberi banyak kesan
ke atas sistem kehidupan masyarakat Melayu seperti pegangan agama, kepercayaan, pemikiran dan sebagainya. Malah, pengaruh Timur Tengah juga berjaya menghakis hampir ke semua perkara yang diamalkan oleh peradaban India, kecuali hierarki pemerintahan, adat perkahwinan dan warisan kesenian. Secara amnya, pengaruh Timur Tengah boleh dihubungkan dengan penyebaran dan pengembangan agama Islam. Baiklah, kita balik ke slide pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban barat. Yang pertama adalah Portugis, Belanda dan penjajahan Inggeris. Apakah itu peradaban barat? Pengaruh peradaban barat ini bermula dengan kedatangan kuasa kolonial ke alam Melayu, iaitu di tanah Melayu bermula dengan Portugis pada tahun 1511, Belanda 1641, British 1746. Peradaban barat ini telah mempengaruhi kehidupan sosial, sistem ekonomi masyarakat, sistem pentadbiran dan pemerintahan negara. Pengaruh peradaban yang di bawah ini juga tidak membawa implikasi yang signifikan kepada negeri Melayu, kecuali di Melaka, dan ia juga membawa implikasi dari segi penerimaan beberapa istilah dalam penggunaan bahasa Melayu. Setelah kemasukan kuasa Inggeris, pengaruh barat ini jelas kelihatan khususnya dari segi sistem pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya dari segi kefahaman berkaitan tentang etika dan peradaban, di mana agama telah dipisahkan daripada politik yang membawa implikasi yang besar ke atas pembinaan negara bangsa. Dan pengaruh barat juga cuba untuk kembangkan ajaran Kristian, dan disebabkan itu ia telah mendorong pendakwah Islam untuk bergiat ke lagi peranan mereka di tanah Melayu. Pengaruh peradaban yang dibawa oleh Portugis dan Belanda ini terbagi pada 3 bahagian, iaitu tujuan kemasukan, kawasan tumpuan dan kesan. Okey, tujuan kemasukan Portugis adalah untuk menguasai perdagangan dan menyebarkan agama Kristian. Kalau untuk Belanda pula, mereka bertujuan untuk menguasai perdagangan, rempah di Kepulauan Melayu, kain di India dan biji timah di negeri-negeri Melayu, dan mereka telah tubuhkan Syarikat India Timur VOC pada 20 Mac 1602. Dan kawasan tumpuan bagi Portugis adalah di Melaka dari tahun 1511 hingga 1641 selama 130 tahun. Manakala Belanda pula, pusat perdagangan utama mereka adalah di Betawi, Jakarta, dan kawasan tumpuan mereka ada di Melaka dari tahun 1641 sehingga 1824 selama 183 tahun. Dan kesan daripada kemasukan Portugis ni antaranya adalah wujud masyarakat Serani, perkahwinan campur, mereka juga perkenalkan sistem tulisan Rumi dan wujud perkataan pinjaman seperti almari iaitu Mario, dan bagi Belanda pula, Belanda tidak banyak meninggalkan kesan terhadap peradaban Melayu. Baiklah, kita teruskan pada slide yang seterusnya, iaitu pengaruh peradaban barat, iaitu pada zaman penjajahan Inggeris. Pada tahun 1786, Francis Light telah pun menduduki Pulau Pinang, dan pada tahun 1819, Stamford Raffles menduduki Singapura. Pada tahun 1824, perjanjian Inggeris dan juga Belanda yang mengesahkan pendudukan Inggeris di tanah Melayu. Dan pada tahun 1825, persetiaan awal Kapten Henry Burney dengan Siam bagi menyekat pengaruh Siam di Perak dan Selangor. Pada 1826, perjanjian Burney ditandatangani oleh Inggeris dengan Siam, serta Singapura, Pulau Pinang dan Melaka disatukan di bawah negeri-negeri Selat, yakni NNS. Pada tahun 1841, James Brooke mengambil Sarawak, dan pada tahun 1874 terdapat 3 perkara yang berlaku, iaitu penjajahan Pangkor dan campur tangan Inggeris di Perak, seterusnya campur tangan Inggeris di negeri Selangor dan campur tangan Inggeris di negeri Sungai Ujong. Dan pada tahun 1875, Brunei menyerahkan Sabah kepada British. Seterusnya, pada tahun 1888, campur tangan Inggeris di Pahang. 1896 pula, Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang disatukan bagi membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan seterusnya pada tahun 1909, Perjanjian Bangkok ditandatangani di mana Siam menyerahkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis kepada Inggeris dan membentuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan akhir sekali pada tahun 1914, Johor menerima penasihat British yang pertama. Baiklah, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu pentadbiran Inggeris di tanah Melayu. Inggeris telah mewujudkan pelbagai sistem pentadbiran semasa jajahannya di tanah Melayu, iaitu yang pertama, sistem residen, negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dan akhir sekali dasar desentralisasi. Baik, seterusnya untuk etika di zaman Eropah terbagi kepada 3 bahagian merupakan yang pertama adalah pemikiran sosial dicetuskan oleh 3 tokoh yang terkenal, iaitu Aristoteles, Socrates dan Plato. Dan ketiga zaman Eropah, mereka melalui 2 zaman, yang ini mana zaman pertama adalah zaman Enlightenment, iaitu zaman kesedaran. Mereka merupakan menerangkan satu fasa dalam budaya hidup dan falsafah barat pada abad ke-18. Ini di mana kemajuan intelektual dan falsafah. Dan semasa zaman reformasi terbagi pada 3 perkembangan, iaitu agama, pemerintahan dan juga industri. Untuk agama, pemimpin dan gereja berkurangan, serta agama dipisahkan daripada politik. Daripada sebelumnya mereka menggabungkan antara agama dan politik.
Dan untuk pemerintahan, sistem beraja ditukar kepada republik untuk Perancis, dan industri ketika zaman reformasi adalah perdagangan mereka meluas ke kapitalis dunia sehingga mengglobalisasi sedunia. Seterusnya adalah konsep etika di Asia. Dan untuk di Asia mempunyai 3 agama yang utama. Yang mana pertama ialah agama Islam, Buddha dan Hindu. Untuk agama Islam, mereka mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mengajarkan individu untuk melakukan perilaku yang baik dan taat kepada hukum agama. Dan untuk agama Buddha, mereka mengamalkan empati, dan asas agama mereka adalah empati dan kebajikan, kesederhanaan, keseimbangan dan metta. Dan metta itu merupakan cinta kasih taruna, yang mana mereka mempraktikkan empati terhadap semua makhluk hidup dan kebajikan. Dan untuk agama Hindu adalah asas agama mereka adalah karma, dharma, ahimsa dan respek terhadap alam. Dan untuk karma, setiap tindakan itu mempunyai konsekuensi baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan berikutnya. Seterusnya ialah definisi kolonial, iaitu serangkaian prinsip moral, nilai-nilai dan norma-norma yang digunakan oleh bangsa penjajah untuk membenarkan penjajahannya ke atas suatu bangsa atau wilayah yang lain. Konsep ini telah menjadi perdebatan yang kompleks dalam sejarah kerana menyangkut pertanyaan tentang keadilan, hak asasi manusia, eksploitasi dan pengaruh kekuasaan. Antara nilai-nilai yang digunakan oleh penjajah ialah pengaruh budaya, ketamadunan, pengaruh agama, pembahagian budaya dan penjajahan, pemberontakan dan penentangan, eksploitasi sumber, dan yang terakhir ialah kawalan politik. Seterusnya, antara pengaruh dan prinsip yang dibawa oleh penjajah ke negara kita ialah pemisahan agama dari politik. Kerajaan memiliki kuasa mentadbir dan menghukum, demokrasi dan undi. Seterusnya, Sultan mengurus budaya dan agama Islam. Islam hilang peradaban dan menjadi pensyariatan ilmu agama. Pada tahun 1957 hingga 1969, kolonial ini diteruskan lagi dan negeri urus budaya dan agama. Seterusnya, pada tahun 1970, masih wujud ilmu kolonial tetapi kerajaan mula mengarus-perdanakan Islam dalam projek modernisasi negara. Yang terakhir, pembina negara bangsa dalam kalangan Melayu terbina tetapi dalam kalangan bukan Melayu lebih melihat pembangunan negara tanpa bangsa. Seterusnya, konsep peradaban. Dalam konsep peradaban, elemen yang paling penting adalah kolonialisme dan pasca kolonialisme. Kolonialisme bermaksud sebuah negara berkuasa menggunakan kekayaan negara kurang berkuasa untuk menjadikan mereka lebih kuat dan kaya. Manakala pula, maksud pasca kolonialisme ialah bagaimana cara orang hidup dan berfikir telah berubah apabila satu negara menguasai negara lain. Perubahan yang telah berlaku untuk masa yang lama. Kesan peradaban pada kolonialisme dan pasca kolonialisme lahirnya ideologi seperti materialisme, positivisme dan individualisme. Pada 1948, Furnival telah menggambarkan beberapa kriteria masyarakat Islam kontemporari. Pertamanya, hubungan sosial dan politik adalah adat, bukan undang-undang. Bagi masyarakat Islam kontemporari, hubungan sosial dan politik tidak mengikut pada struktur undang-undang. Seterusnya, kuasa adalah peribadi, bukan pada undang-undang. Segala keputusan berdasarkan pada individu, tidak mempunyai panduan undang-undang. Selain itu, kedua-dua adat dan kuasa terikat rapat dengan agama. Maka, kuasa dan adat terpengaruh oleh agama Islam. Akhir sekali, perintah sosial tidak terletak pada hak individu, tetapi pada pihak berkuasa peribadi, dan pihak berkuasa dan adat memperoleh sekatan mereka bukan dari alasan tetapi dari agama. Islam kontemporari tidak mementingkan inisiatif dan kreativiti individu. Maka masyarakat seperti kasta sosial tidak kondusif untuk mengalami perubahan. Berdasarkan rangka kerja konseptual dan teori seperti tokoh-tokoh Furnival, Westwood dan Posner dapat menyimpulkan beberapa dimensi kolonialisme dan pasca kolonialisme.
Pertamanya, pemerkasaan individu berbanding tingkah laku kolektif. Seterusnya, rational dan scientism berbanding tingkah laku emotif. Selain itu, moral berbanding tingkah laku biasa. Tambahan pula, tingkah laku universalistik berbanding tingkah laku tertentu. Akhir sekali, sistem sosial yang terbuka berbanding sistem sosial tertutup. Dimensi-dimensi ini memainkan peranan penting dalam konsep peradaban. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang konsep peradaban Timur dan Barat. Peradaban Timur secara umum mencakupi kebudayaan Arab, Turki, Persia dan Melayu. Dalam peradaban Timur, agama merupakan teras dan elemen penting untuk memastikan pasak tamadun yang dibina kukuh. Agama Islam juga merupakan teras dalam pembinaan tamadun yang ulung. Dalam tamadun Timur, Islam merupakan agama yang mencakupi keseluruhan aspek kehidupan. Ajaran Islam bukan sahaja memberi penekanan kepada pelaksanaan ibadah solat, puasa, zakat dan haji. Bahkan ianya mencakupi keseluruhan elemen kehidupan seperti ekonomi, politik dan perundangan. Asas utama peradaban Barat iaitu asas intelektual saintis dan asas spiritual agama. Asas pertama berasal dari pemikiran Yunani dan Romawi, iaitu Greco-Romano, dan asas kedua didominasi oleh nilai-nilai Yahudi Kristian, iaitu Judeo-Kristiano. Peradaban Barat disebut sebagai peradaban Euro-American dan peradaban Atlantik Utara, iaitu suatu peradaban yang terkelompok ke dalam kebudayaan Eropah, Amerika Syarikat, serta Australia dan New Zealand. Peradaban Barat merupakan peradaban yang mendominasikan masyarakat dunia pada hari ini, yang mana ia bersandarkan kepada kemajuan sains teknologi. Agama mempunyai dua sifat di bumi yang berasaskan wahyu dan juga wujud melalui budaya, melalui tokoh dan kehidupan. Manakala kepercayaan menurut Kamus Dewan dan Bahasa sesuatu yang turun-temurun sudah menjadi kepercayaan dan mendorong kepada upacara yang dipercayai oleh agama masing-masing. Konsep etika dan peradaban dalam agama Islam mempunyai konsep yang bersistemkan konsep akhlak, di mana perkataan akhlak berasal daripada perkataan khuluq, iaitu bersifat semula jadi atau perlakuan seseorang individu, dan juga meneraskan berpandukan dengan rujukan yang suci iaitu Al-Quran dan Sunnah, dan konsep ini menentukan cara hidup yang tanpa mengira masa, tempat dan bangsa. Seterusnya ialah agama Buddha, agama yang berasaskan dengan Buddha Sakyamuni yang lahir pada kurun ke-5 sebelum Masihi dan tersebar ke benua India, China dan lain-lain. Etika mereka pula tindakan sesuai dengan ukuran yang umum, meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu. Dalam ajaran Buddha, etika diartikan dalam perkataan sila berasal daripada Sanskerta dan Pali, dan antara maknanya ialah kelakuan. Seterusnya, agama Hindu yang dikenali sebagai Vedika Dharma, agama yang berasal dari benua India. Prinsip etika agama Hindu mengandungi prinsip ketuhanan dan juga menerapkan etika Hindu. Maka, kita dapat memahami bahawa konsep etika dan peradaban sangat penting dalam dinamika sesebuah masyarakat. Pertemuan dan pergaulan majmuk di alam Melayu telah membina etika dan peradaban di Malaysia yang berteraskan nilai serta rasional legal dan materialisme sedunia.